Jadi apa salahnya tuan-tuan puasa first class kita, bangun pukul 5 sebelum sahur, pergi ambil wuduk dulu, sembahyang sunat, Allahu Akbar. Akak-akak sebelum pergi masak pukul 4:30 pagi tu, pergi ambil wuduk dulu, pakai telekung, Allahu Akbar, sembahyang taubat 2 rakaat. Sebab waktu tu pintu keampunan Allah buka. Ini siap pesan pada isteri, kau yang kejut aku malas sahur. Tak, bangun siap kejut lagi pula, pesan lagi pula, jangan kejut dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada yang bahagia Datuk pengurusi majlis, Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang kamu buat, yang kamu dahulukan ibadah dalam dunia ni adalah untuk diri kamu, min khairin, akan sesuatu yang baik, tajiduhu 'indallah, kamu akan dapati pahalanya kelak di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena ingat, kita ni dari mana? Asal kita ni dari mana? Siapa yang menjadikan? Daripada apa kita ni dijadikan? Penyakit yang paling besar ialah tak kenal diri, tak sedar diri itu siapa. Itu penyakit, masalah besar. Masalah lagi besar, tak tahu tujuan apa dijadikan. Masalah besar juga ialah tak tahu lepas ni nak ke mana. Maka orang yang tak tahu daripada mana dia dijadikan, untuk apa dia dijadikan, dan ke mana dia nak pergi selepas ini, orang macam ni tuan-tuan, hidup dia dalam keadaan bermasalah. Hidup dalam keadaan huru-hara. Hidup dalam keadaan tidak ketentuan. Hidup dalam keadaan tidak ada matlamat. Sebab itu berkali-kali Allah Ta'ala sebut asal usul kita. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, sesungguhnya kamu tu daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, kamu tu daripada Adam. Dan Adam itu kata Allah, khalaqahu min turab, dijadikan dia daripada tanah asal dia. Kemudian Allah peringatkan kita pula dalam ayat yang lain, surah yang lain, manusia ni jadi daripada min nutfatin amsyajin nabtalih, jadi daripada air yang terpancar, air yang kita sebut sebagai air yang hina. Air yang hina di sini bukan makna air yang kotor. Air yang hina ni orang tak mau. Orang tak mau tuan-tuan. Tak lama lagi bazar Ramadan nak ada, bersepah orang jual air katira, bersepah orang jual air leci kang lah, air leci lah, sirap Bandung lah, penuh balang-balang ni. Ada tak satu balang dia jual air mani? Ada. Tobat lahum tak ada. Kalau ada tu kira pelik, tak ada siapa pergi kedai dia. Air Bandung, air sirap, air leci, air mani, orang semua kat lari pi. Itulah asal kita.
Asalnya apa? Asal kamu tu orang tak mau. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni apa? Ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk kejadian. Daripada keadaan macam itu, Allah tukar kita ni menjadi sebaik-baik bentuk kejadian. Cuba kita masuk dalam rumah, kaki penuh dengan tanah, kaki penuh dengan selut. Berlari cucu masuk dalam rumah, berlari anak masuk dalam rumah, tak basuh kaki. Apa mak buat? Apa opah buat? Menjerit mak tu. Oi, basuh kaki. Kenapa basuh? Selut, tanah, becak. Selut, tanah, becak, itulah asal kamu. Asal daripada tanah. Kamu pun tak nak pada tanah, kamu pun tak suka tanah masuk dalam rumah, itulah asal kamu. Daripada Adam, daripada tanah. Kenapa Allah Ta'ala berulang-ulang cakap benda yang itu? Supaya kita sedar diri kita ni daripada mana. Jauh kita terbang, kamu ingat kamu tu daripada apa? Jauh kita di atas, kamu ingat kamu tu daripada apa? Sombong betul kamu ni, ingat kamu tu daripada apa? Sebab tu Allah ulang, disebut daripada nutfah, mudrah, disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Allah nak peringatkan kita, sedar diri, jangan sombong. Tak ada hak, tak ada sebab, tak ada kelayakan untuk sombong. Yang kedua tuan-tuan, apa tujuan kita hidup dalam dunia ni? Nak ngabihkan berat? Apa tujuan kita hidup dalam dunia ni? Nak berperang? Bergaduh? Apa? Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Tujuan kita ni untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Maka berkali-kali Allah Ta'ala sebut tentang ibadat dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah pada Engkau ya Allah kami semua ni beribadat. Disebut awal-awal dalam surah Al-Baqarah dalam Quran, awal-awal surah yang pertama disebut untuk ibadat. Sampai Allah ajar kita, ibadat kita tak sama dengan ibadat orang lain. Tak sama. Dan kita takkan sembah apa yang orang lain sembah. Kita sembah Allah, dia orang ni sembah macam-macam. Jangan sama langsung. Bentuk sembahyang tak boleh sama, cara sembah tak boleh sama, tujuan tak boleh sama, sebab kita adalah orang Islam. Kita adalah Muslim yang beriman pada Allah. Ada cara-cara dia. Inna hadaina, ni dia petunjuk kami ni, mustaqimah, lurus. Jangan duk ikut yang lain. Allah sebut dalam Quran suratul A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kamu. Al-A'raf ayat 2 ayat 3. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikut yang lain. Sampai begitu tuan-tuan, bezanya kita orang Islam dengan yang tidak Islam. Dia ajar kamu tu hidup untuk beribadat, daripada bangun tidur sampai tidur balik ibadat. Setiap perbuatan tu pastikan dapat pahala, pastikan dapat kebaikan, pastikan memberi kebaikan, dan hidup kamu pastikan tak sama dengan orang yang tak sembah pada Allah. Ini matlamat kita hidup, supaya bila kita tak ada, bila kita dijemput, bila kita mati nanti, Allah kata ya Tuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, supaya Allah terima kita. Sebab apa? Sebab yang ketiganya, kita lepas ni nak balik kepada Allah. Wa ilaihil masir, kamu semua akan balik pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kamu akan pergi kepada Allah. Pergilah kamu dalam mana pun, satu hari kamu akan balik pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu bila Allah Ta'ala turunkan perintah kepada kita, dan perintah tu sampai kepada kita, apa yang kita kena buat? Seronok.
Nombor satu, seronok. Ni nak datang Ramadan, seronok, suka. Sebab dalam Ramadan ada perintah Tuhan yang banyak. Sebab itu orang yang suka dengan kedatangan Ramadan dapat pahala. Suka dengan kedatangan Ramadan ni macam mana? Melompat tepi jalan ke? Buat konsert ke? Tak. Suka dengan Ramadan ni banyak tanda dia, tuan-tuan. Yang pertama apa dia? Nabi Muhammad bila datang bulan Rejab, Nabi Muhammad sedekah. Bila datang bulan Syaban, lagi kuat Nabi sedekah. Bila masuk Ramadan, berkali ganda Nabi lagi laju bersedekah, lebih laju daripada angin yang bertiup. Ni orang yang gembira dengan Ramadan. Rejab hari itu pun kita tak kisah, Syaban sekarang pun tak kisah, Ramadan kita tak kisah. Tak ada apa pada kita. Orang macam ni dia tak tahu tujuan dia ibadat. Kalau kita semayang, wa aqimus solah. Tadi kita semayang maghrib, apa kita rasa? Kita rasa suka. Lepas-lepas salam tu rasa lega sangat. Rasa puas. Pasal apa? Aku dapat tunduk pada Allah, aku dapat sujud pada Allah, aku ibadat pada Allah. Suka. Cuba tengok orang yang buat jahat. Orang buat jahat ni, dia ada dua penyakit. Masa dia buat jahat dan selepas dia buat jahat. Masa dia buat jahat, dia takut. Masa selepas dia buat jahat, dia keluh kesah. Orang yang banyak keluh kesah ni, tuan-tuan, cuba cek tengok. Kamu ni baik ke jahat? Tak ada orang masa buat berjahat tu, tuan-tuan, hati seronok. Nak curi tabung masjid ni pun mesti dia tengok kanan kiri. Ada orang susah hati. Ada orang ada orang tak puasa dalam bulan Ramadan, pergi bungkus plastik hitam tu. Tanya dekat orang yang bungkus plastik hitam, geng plastik hitam, tenang ke dia? Tak tenang dia. Tak seronok dia. Walaupun dia dapat bungkus plastik hitam, bohlah warga motor pergi makan dalam hutan tu. Ada pula geng 4-5 orang duk tunggu dalam hutan. Melompat wak keluar. Ya, wak keluar. Mikari, teh. Seronok tak? Tak seronok, tuan-tuan. Takut waktu makan tu orang serbu. Tak seronok. Waktu buat jahat tu tak seronok. Dan selepas daripada buat jahat, dia jadi keluh kesah. Dia jadi tak tenang. Berbeza dengan orang yang melaksanakan perintah Allah. Waktu dia buat ibadat, dia rasa suka. Dan selepas daripada dia buat ibadat, dia rasa tenang. Ni dia kegembiraan, tuan-tuan. Dia nak rasa kegembiraan berpuasa. Dia nak rasa kegembiraan melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Dia rasa puas. Dia rasa tak sabar. Kegembiraan. Tunjuk kegembiraan dengan datangnya Ramadan. Orang dulu-dulu, setiap satu benda, dia buat satu-satu benda tu, tuan-tuan, dia bijak. Cuma kita sekarang ni kadang, iyalah, kita sekarang ngaji banyak, kuliah banyak, tok guru pun ramai, macam-macam lah fahaman. Tapi yang tok guru dulu buat tu cantik lah. Contoh, bagi mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i, duduk tahiyat awal. Tadi kita sembahyang maghrib, duduk tahiyat awal. Kaki belah kiri menampung punggung, kaki belah kanan tegak. Kita ni, tuan-tuan, tengah sembahyang ni macam-macam benda duk ingat. Waktu sembahyang ni macam-macam benda ingat. Setan duk kacau macam-macam. Kadang duk baca tahiyat, duk ingat benda lain. Tapi bila kita ni pusing balik untuk ingat sembahyang, kita teringat yang kita ni duduk tahiyat awal, kita akan bangun untuk rakaat ketiga. Sebab tu cara tahiyat awal berbeza dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir punggung duduk atas lantai, kaki kiri pula bersilang ke kaki kanan, duduk tahiyat akhir. Maknanya kita ni kalau
Duk teringat macam-macam waktu tahiyat akhir. Bila kita pusing patah balik, kita perasan yang aku ni tahiyat akhir, lepas ni aku salam. Nampak tak dia ajar kita? Mari orang kita zaman kita pula tak apa, tahiyat akhir boleh duduk macam tahiyat awal, tak salah, duduklah. Pakat duduk tahiyat awal pada waktu tahiyat akhir, sah sembahyang. Tapi berapa ramai yang bangun pergi sambung rakaat lagi. Cara bentuk, cara duduk tu pun dah diajar bagaimana untuk kita ni berwaspada. Itu orang dulu-dulu. Sebab apa? Sebab persiapan nak Ramadan ni, nak masuk Ramadan ni, cantiknya tuan-tuan masuk tu dalam suasana bersih. Hati bersih dengan Allah, hati bersih dengan manusia. Nak hati bersih dengan Allah tu apa? Minta ampun. Minta ampun, zikir banyak-banyak, subhanallah, astaghfirullahalazim, Allahu akbar. Minta ampun supaya hati bersih. Hati bersih dengan manusia. Minta maaf. Beramai kita ni tuan-tuan yang belum minta maaf. Tak sampai seminggu nak puasa ni, tapi dengan orang sebelah tak bercakap. Lagi berapa hari lagi dah kita nak masuk Ramadan. Dengan jiran tak bertegur, dengan satu jemaah masjid tak bertegur. Nak minta maaf susah, nak jumpa payah. Orang dulu-dulu kata tak apa, kita buat jamuan menyambut Ramadan. Tu nama dia kenuri sambut puasa. Orang belah kampung kita ni sebut apa? Kenuri menyambut puasa. Bila satu kampung datang, waktu itulah dia bersalam. Allah datang, makasih dah datang. Waktu itulah bersalam. Oh, selamat puasa, selamat nyambut Ramadan Karim, minta ampun banyak-banyak. Waktu tu dia ambil minta maaf. Mari zaman sekarang pula, Nabi tak pernah buat menyambut Ramadan dengan makan kenuri. Tak pernah buat pula. Pakat tak buat. Orang dulu-dulu dia bijak. Nak pergi haji tu, nak minta maaf. Macam mana satu kampung nak minta maaf? Buat kenuri selamat, doa selamat, aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji. Satu kampung datang. Zaman sekarang pula Nabi tak pernah buat kenuri sebelum pergi haji. Pakat tak buat pula lah. Ni dia tuan-tuan, orang dulu-dulu dia bijak, cerdik entah ni. Sebab tu tok-tok guru lama-lama tu dia bijak. Dia tengok orang perempuan ni, orang perempuan ni tengok apa pun dia nak ulas. Tengok apa pun dia nak bagi ulasan selari. Tengok pengantin dia mengulas, tengok pelamin dia ulas, termasuk tengok telekung. Tengok telekung pun dia ulas. Maka tok guru dulu-dulu kata, orang perempuan kalau semayang pakai telekung putih cantik. Semua putih. Maka tak ada siapa nak bagi ulasan selari. Sebab apa? Dia putih, aku pun putih. Dia kosong, aku pun kosong. Mai zaman sekarang, pasal apa warna putih aja, warna apa pun tak apa. Pakat bagi ulasan pula. Yang nu pakai telekung bunga-bunga, pakai telekung warna-warni. Allahu Akbar. Mana dia beli telekung lawa bunga? Duk tengok bunga, dia tak tengok sembahyang lah. Taklah saya larang pakai telekung bunga-bunga, tak larang pakai pi, tapi boleh tak jaga hati orang belakang? Dan hati hak pakai tu pun tak boleh jaga. Allahu Akbar. Mesti mereka tengok telekung aku, Siti Salbiah ni entah tak. Mai telekung Siti Salbiah pula dah. Tuan-tuan yang saya hormati, cantiknya tuan-tuan dia susun. Begitulah dengan Ramadan ni. Allah Ta'ala ni dia atur kita ni nak masuk Ramadan ni, madrasah Ramadan. Dia atur satu. Allah Ta'ala kata bulan ni bulan keampunan. Bulan keampunan. Syahrul Maghfirah. Mai buka, mai. Malam pertama tu pintu taubat dah buka. Pintu taubat dah buka. Maka patut kita seronok tuan-tuan. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Ghafurur Rahimah. Allah Ta'ala buka satu bulan ni, bulan keampunan. Mai minta aku nak bagi. Bila?
bila waktu yang paling cantik sekali untuk kita ni minta ampun, dan waktu itu Allah buka pintu keampunan. Waktu itu ialah sahur. Allah atur tu sahur, bangun sahur. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang Allah Ta'ala ampunkan ialah apa dia? Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi apa salahnya tuan-tuan puasa first class kita, bangun pukul 5 sebelum sahur, pergi ambil wuduk dulu, sembahyang sunat Allahu Akbar. Akak-akak sebelum pergi masak pukul 4:30 pagi tu, pergi ambil wuduk dulu pakai telekung, Allahu Akbar, sembahyang taubat 2 rakaat. Sebab waktu tu pintu keampunan Allah buka. Ini siap pesan pada isteri, kau yang kejut aku malas sahur. Tak, bangun siap kejut lagi pula, pesan lagi pula, jangan kejutkan aku. Tuan-tuan yang saya hormati, sampai bila tuan-tuan kita ni lagi setengah jam nak sahur baru nak bangun? Tahun-tahun lepas tak pernah bangun awal, tahun ni kita cuba buat. Ada orang 10 malam terakhir dia buat qiyamul, dia qiyam, dia tak tidur 10 malam terakhir. Alhamdulillah. Di sekolah saya tuan-tuan dah 15 tahun, masuk ni tahun ke-16, kami mengadakan qiyamul setiap malam. Setiap malam bangun pukul 4 pagi, datang surau sekolah, sembahyang. Ada lebih daripada 200 orang sembahyang Allahu Akbar setiap malam. Agak-agaklah kalau start setiap malam kita buat qiyamul, agak-agak jumpa Lailatul Qadar. Habis qiyam pukul 5. Pukul 5 caterer dah siap lah, buka sahur, bagi makan percuma. Sahur percuma. Waktu sembahyang qiyam 200, 300. Mai sahur naik 400. Tak pernah faham, tak faham sudah. Daripada mana lebih 100 itu? Wallahu a'lam. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah susun elok dah jadual untuk kita. Mari sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh baca Quran dengan tok imam. Nak buat apa lagi dah tuan-tuan? Oh, kita pencin dah, nak buat apa? Nak balik tidur. Berapa puluh tahun dah tidur. Waktu malam tidur, waktu khutbah Jumaat tidur, waktu kuliah maghrib pun tidur. Lepas sahur tidur lagi pula. Berapa lama nak tidur ni? Lepas sembahyang subuh pakat dengan tok imam. Kami dah pencin tok imam, kita tadarus. Imam baca satu ayat kami ikut, imam baca satu ayat kami ikut, dapat setengah juzuk jadi. Habis 8:30 duha. Allahu Akbar. Pukul 9:30 balik. Buatlah kerja. Saat lagi qailulah pula pukul 12:30. Mari balik sembahyang tuan-tuan. Atur dah elok dah. Tapi sayang, ada orang yang menganggap bahawa Ramadan macam bulan lain. Dia tak anggap bulan Ramadan adalah bulan istimewa untuk dia. Dia tak anggap bulan Ramadan itu ialah syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan tu Jibril dengan Nabi duk bertalaqi, duk bertadarus, duk menyemak bacaan. Setengah orang dia tak pernah masuk tadarus. Berpuluh tahun dah usia masjid ni. Tiap-tiap tahun kita buat tadarus, dia tak buat. Bila tanya tak masuk tadarus mak, bagilah kat dia orang dulu, saya kediam-kediam pun tak apa. Tiap-tiap tahun kemudian, pasal apa tak nak masuk? Saya tak lancar. Habis tu kalau tak lancar tak boleh dengar. Kalau kamu tak lancar, kamu duduk sebelah, buka terjemahan, dia baca, kamu bagi makna. Dia baca, kamu bagi makna. Dia baca, kamu bagi makna. Tak habis 30 juzuk pun tak apa. Janji kita baca, kita faham. Janji kita baca, kita tahu makna. Lazatnya tuan-tuan.
Lazatnya baca Quran kalau kita tahu makna dia. Balik tu kaji pula, Allah, rupa-rupanya banyak benda Allah Ta'ala sebut dalam Quran aku tak tahu. Surah Al-Anfal ayat 11, idh yughashikumun nu'asa amanatan min, ingatlah kami jadikan mengantuk pada kamu merupakan satu keamanan kepada kamu. Dia baca yang tu je. Ingatlah kami jadikan mengantuk suatu nikmat keamanan kepada kamu daripada mengantuk. Sebab tu saya tak marah tuan-tuan mengantuk waktu saya kuliah. Itu nikmat aman kata Allah. Cuma kalau mengantuk waktu kuliah, ubah tempat duduk. Jangan duduk tempat yang sama. Kalau agak-agak mengantuk, mimbar belakang saya ini kosong, main duduk tuan. Tak pun ambil kursi duduk sebelah saya, insya-Allah langsung tak mengantuk tuan. Bila kita kaji perkataan nu'as, mengantuk, tidur, lena. Saya ni hari Isnin yang lepas, semalam kemarin, saya di PICC ada rancangan TV pukul 12 habis, 12 malam 12 malam kan. Balik ke Ipoh, hari ni datang KL balik. Pasal apa? Pasal buat gigi. Buat kat mana lupa kedai ni, klinik. Doktor kata soleh lah tu, sikit sakit lah, kita kasih bios lah. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada ubat bios, agak-agak macam mana tuan? Kalau makcik nak operate kepala tak ada bios macam bedah tu mentah-mentah, ambil gergaji duk belah kepala, menjerit dah makcik, sakit. Agak-agak doktor kata apa? Encik, boleh lah diam Ustaz, kami nak buat kerja. Dengan bagi dia bios, dia mengantuk, dia lena, dia tidur, langsung dia tak sedar. Aman pada kamu. Allah sebut dalam suratul Anfal ayat 11. Lama dah tuan-tuan cerita ayat bios ni dalam Quran. Quran tu mendahului sains, lama dah. Dengan sebab kita ni tak mendalamkan Quran, kita duk kata sains tu lebih canggih pada Quran. Padahal dia cedok pada Quran. Yang cedok tu pula puak-puak kafir, depa kata depa bagus tak? Pasal apa yang kita tak cedok? Gaduh siang malam bila nak cedok. Orang kita ni daripada dulu sampai sekarang bergaduh bila nak maju. Quran tu sumber kemajuan. Kalau kita baca Quran bulan Ramadan ni tuan-tuan dengan faham makna dia, nah, sedap. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Kami turunkan daripada langit air hujan untuk membersihkan kamu. Subhanallah. Buat tadarus Quran, baca makna. Rupa-rupanya kata Allah, hujan daripada langit tu membersihkan kita. Hari ni orang kata hujan daripada langit asid. Tak kereta tengah halaman, hujan turun nanti pudar cat engkau. Engkau mandi hujan kan demam. Engkau kena hujan kan demam. Engkau kan main hujan tu kan demam. Padahal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hujan tu membersihkan kau. Hari ni orang cakap hujan tu asid, pakat semua benci ke hujan, tak ada siapa tak ada air hujan. Sungai jadi bersih, pokok jadi bersih, kita boleh jadi bersih. Tapi pasal orang cakap hujan tu kotor, hujan tu asid, hujan tu tak elok. Allah Ta'ala kata apa tentang hujan? Wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dengan air hujan itu menghilangkan gangguan syaitan, kata Allah. Ni penyakit orang sekarang ni. Canggih-canggih, hebat-hebat, tapi saka percaya.
Saya ni saka tak eh. Sak-sak saka, sak-sak saka. Asal sakit saka. Asal saka sakit. Datang dari mana saka? Saka saya ni ustaz datang pada keturunan saya. Tok Wan saya dulu bela hantu raya. Habis tu, jadi hantu raya tu datang dekat saya minta saya bela pula. Mana tahu? Ustaz cakap. Tok Bomo cakap. Tok Bomo kenal ke Tok Wan tu? Tok Pawang awak tu kenal ke Tok Wan awak tu? Tak kenal. Awak kenal? Saya pun tak kenal. Habis tu macam mana awak percaya Tok Wan awak bela hantu raya? Dia cakap kalau dia tipu saya tipu. Oh, semudah itu awak telah pun memfitnah Tok Wan awak. Tok Wan awak tu jangan kata hantu raya, hari raya pun tak pernah sambut, punya miskin. Tiba-tiba awak kata dia bela hantu raya. Awak dah menuduh dia syirik pada Allah. Habis tu malam-malam saya tak boleh tidur. Habis tu saya sakit kepala. Habis tu saya susah hati. Habis tu badan saya menggigil. Saya bila nak semayang aja tak boleh nak semayang. Doktor kata saya sihat, darah okey, kencing manis tak ada, jantung stabil semua. Jadi tak kesaka tu ustaz. Kamu ambil air hujan, kamu pergi mandi siang malam, sihat kamu pada gangguan syaitan. Tak payah nak tuduh Tok Wan kamu belah hantu, tak payah nak tuduh orang tua belah hantu. Tak payah susah hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. 5 minit lagi azan, tolong berhenti insya-Allah, saya berhenti. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga kata Allah, waliyarbita ala qulubikum. Hujan itu menguatkan hati kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan meneguhkan pendirian kamu, kedudukan kamu, tempat berdiri kamu. Akak-akak depan saya ni ramai sembahyang atas kerusi ni. Pasal apa? Sakit urat. Pasal apa? Sakit lutut. Kenapa? Gaut. Kenapa? Saraf. Kenapa? Tak tahu ustaz. Bila lipat kaki tak boleh. Ambil air hujan, rendam kaki. Bubuh ais batu, rendam. Selesai masalah. Allah tuan-tuan, ni dia nama dia, kita nak baca Quran dengan tadarus. Kita nak dapat first class punya puasa ni. Yang terakhir tuan-tuan yang saya hormati, yang kita nak daripada Ramadan akan datang ni, biarlah Ramadan kita ni kita jaga sungguh. Kita tak berzina, insya-Allah kita tak berzina. Nak berzina apa ustaz? Yang hak di rumah pun tak usik, duk tengok saja. Abang ada sakit apa? Macam-macam penyakit ustaz. Nak berzina apa? Selamat. Abang Haji tak nak tikam nombor ekor. Allah, dosa ustaz. Judi. Kita nak bunuh orang ke? Nak bunuh tikus pun takut. Tak tahu nak bunuh lagu mana. Pasang perangkap tikus, ada tikus. Dia tengok, ya, nak macam mana aku nak buat tikus ni. Lalah dia lepas gitu tikus. Tambah nak bunuh orang. Dak. Tapi dosa yang kita boleh buat apa? Dosa yang kita boleh buat ialah dosa lidah. Yang ni yang paling berat tuan-tuan. Jadi kalau kita sebut puasa first class, tolong jaga lidah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Kalau tidak letih tuan. Dan lidah terbahagi pada dua. Satu lidah ni, satu lagi lidah ni. Lidah yang ni tutup baik, tapi lidah yang ni tuan-tuan, mulut tutup tapi dia duduk berjalan. Ni lidah sekarang ni cukup bahaya. Tengah sembahyang Jumaat, lidah ni duduk berjalan. Lidah ni tak cakap, lidah tangan duk main handphone. Waktu khutbah Jumaat tak ke lingkup ni tak tahu. Puasa dah melepek puasa, nak buka puasa, Tok Bilal azan lambat pula. Dia hantar WhatsApp kawan dia. Apa yang bodoh Bilal ni? Dah 2 minit tak azan lagi. Kamu baru tahu ke dia bodoh? Lagi
dah buka puasa dah tu, masih lagi lidah tangan ni mengumpat. Kemudian kita nak cakap mudah-mudahan Allah ampunkan dosa aku. Nak ampun apa kamu duk maki orang? Tuan-tuan yang saya hormati, jadi kita nak mudah-mudahan puasa kita pada kali ini betul-betul kita keluar nanti dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dan mudah-mudahan Allah terima. Kita ni hamba Allah, nak pergi ke mana tuan-tuan? Kita nak Allah terima kita sebagai hamba dia, dan salah satu caranya ialah puasa. Semayang Allah bagi ganjaran, zakat Allah bagi tahu ganjaran, zakat sedekah Allah bagi ganjaran, apa semua Allah bagi tahu. Satu je amalan Allah rahsiakan ganjaran dia. Allah kata nanti aku bagi sendiri. Amalan tu ialah puasa. Allah simpan untuk dia nak bagi untuk kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, panjang umur kita, dan dapat kita bertemu dengan Ramadan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.